Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, syukur dapat kita bertemu lagi dalam Bicara Ilmu PPD Tanah Merah. Kali ini saya akan berkongsi bersama warga pendidik dan AKP mengenai pengurusan keuangan penjawat awam. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam perkara 13 Perintah Am Bad D telah menetapkan bahawa penjawat awam adalah dilarang berada di dalam keterhutangan keuangan yang serius. Selaras dengan itu, kita boleh merujuk kepada Surat Edaran tahun 2017 di mana rujukannya JPA BK-328/2 jilid 13/9 yang bertarikh 24 Januari 2017 berkaitan pemantauan ke atas pegawai yang berada dalam keterhutangan yang serius adalah menjadi tanggungjawab ketua jabatan untuk memastikan warga kerja menerima pendapatan bersih tidak kurang daripada 40% dalam penyata gaji. Ini bermakna warga pendidik dan juga AKP boleh membuat potongan pinjaman dalam penyata gaji sebanyak 60%, tidak termasuk potongan pinjaman perumahan. Ini kerana pinjaman perumahan dikira sebagai satu investment ataupun pelaburan. Cuba kita lihat isu-isu yang sering kita baca tentang keterhutangan serius kepada penjawat awam. Yang pertamanya, akibat menjadi penjamin, dibelenggu hutang bank termasuk penggunaan kad kredit. Di mana dalam satu akhbar menyatakan seramai 1,086 penjawat awam muflis. Yang keduanya, hutang ini adalah antara penyumbang kepada masalah kesihatan. Dalam kajian Bank Negara Malaysia mendapati hanya 6% rakyat Malaysia mampu untuk meneruskan kehidupan tidak lebih 6 bulan dan 18% sehingga 3 bulan jika hilang sumber pendapatan. Hutang pada kadar berhemah dan disokong dengan kemampuan membayar semula secara teratur akan membantu kehidupan seharian yang sempurna. Antara masalah kesihatan ataupun fisiologikal yang dihadapi ialah penyakit kemurungan yang berpanjangan dan tindakan serta tingkah laku ke arah yang tidak normal seperti tingkah laku ke arah penjenayahan. Bagi yang sering diganggu dan diugut akan mengalami trauma kerana sentiasa dalam ketakutan, diugut dan diganggu. Ini akan menyebabkan prestasi kerja akan merosot dan tidak kompeten. Sidang pendengar yang dihormati, dalam perkongsian ini kita bincangkan tentang dua aspek iaitu keperluan dan kehendak. Yang pertama, keperluan. Sesuatu yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan dengan sempurna. Contohnya makanan. Jika tidak ada makanan, kita akan lapar dan mati. Mana kita perlu kepada makanan. Begitu juga dengan tempat tinggal. Jika tiada tempat tinggal, kita akan susah dan rumah tangga akan menjadi kucak-kacir. Hidup tak terurus. Maka kita perlukan tempat tinggal. Begitu juga dengan pakaian. Kita perlu kepada pakaian untuk bersosial, beribadah, bekerja. Jika tiada pakaian, kita tak boleh nak melakukan perkara-perkara yang seperti orang lain buat. Yang keduanya, kehendak. Kehendak adalah sesuatu yang ingin kita miliki. Contohnya telefon, barang hiasan, alat permainan. Begitu juga dengan keadaan yang seseorang ingin berumah tangga, hendak menguruskan majlis yang gilang gemilang dengan belanja yang memakan ribu-ribuan. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan mewah sehingga mencecah 200,000,
300,000. Dan seterusnya, rumah besar dan mewah. Kita terpaksa meminjam dengan kadar 400,000 dan juga 500,000, hampir setengah juta. Dan begitu juga dengan pakaian dan aksesori yang mahal dan berjenama. Sedangkan pakaian-pakaian yang kurang branded adalah setanding juga dengan pakaian-pakaian yang ada jenama. Begitu juga dengan bercuti ke luar negara. Itulah kehendak. Maknanya, sekiranya kita boleh bercuti di dalam negara sahaja, itu sudah mencapai kehendak kita menggunakan ataupun kita mengikut kemampuan pendapatan kita. Oleh itu, kita adalah kenal pasti tahap kemampuan kita. Yang pertamanya, had kemampuan membeli kereta berdasarkan gaji. Berapa gaji kita dan berapa harga bayaran bulanan yang mampu kita bayar. Begitu juga dengan had kemampuan rumah berdasarkan gaji. Yang seterusnya, gaya kehidupan selaras dengan pendapatan bulanan. Jangan jadi seperti ibarat kata, biar papai asal bergaya. Maknanya, kita sanggup berbelanja supaya kita hidup senang dan kemudian kita susah juga. Dan apa yang nak dibincangkan lagi ialah tentang 5 perangkap keuangan dari sumber Jabatan Insolvensi Malaysia dari tahun 2014 hingga 2018. Jumlah kes penjawat awam yang bankrupt dan yang paling tinggi ialah yang pertamanya faktor pinjaman peribadi iaitu sebanyak 27.7%. Yang keduanya sewa beli kenderaan iaitu sebanyak 24.73%. Yang ketiga, pinjaman perumahan 14.09%. Dan yang keempatnya ialah hutang kad kredit iaitu sebanyak 9.91%. Perkongsian maklumat ini bahawasanya dalam masa 5 tahun iaitu tahun 2014 hingga 2018. Kesimpulannya, purata setahun bankrupt 60,683 orang. Yang kedua, purata sebulan bankrupt 5,056 orang. Dan yang ketiganya, purata sehari bankrupt seramai 166 orang. Baiklah, berbalik semula kepada 5 perangkap keuangan dan seboleh-bolehnya kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara ini. Yang pertamanya, kita tidak membayar pinjaman. Sekiranya kita tidak membayar pinjaman, boleh menyebabkan kita diheret ke mahkamah dan diisytihar sebagai seorang yang muflis. Kegagalan dan ketidakupayaan untuk membayar hutang sekurang-kurangnya RM50,000. Ini adalah tahap paling maksimum. Sebelum ini, tahap maksimum sebanyak 30,000. Telah dinaikkan sebanyak 30,000 menjadi 50,000. Yang keduanya, membeli kereta semahal yang mampu. Begitu jugalah dengan hutang kereta. Jika gagal dijelaskan, seseorang akan diisytiharkan juga sebagai seorang yang muflis. Yang ketiganya, penyalahgunaan kad kredit. Berbelanja dengan kad kredit memang membahagiakan, tetapi jika hutang-hutang kita tertunggak dan tidak dapat membayar hutang kad kredit, kita juga akan diisytiharkan sebagai seorang yang muflis. Dengan kadar bayaran yang tinggi, iaitu interest antara 18 hingga 25%. Dengan sebab itulah, dalam penggunaan kad kredit inilah yang selalunya memerangkap seseorang. Yang keempatnya, menggunakan pinjaman peribadi bukan untuk tujuan pelaburan. Biasanya kita sebagai seorang penjawat awam, kita meminjam secara peribadi untuk membaiki rumah, untuk membeli tanah. Itu dikira sebagai satu pelaburan. Jadi untuk meminjam secara banyak bertujuan untuk berjoli dan menghabiskan begitu saja dengan tidak ada pulangan
pembayaran semula, ini akan menyebabkan penggunaan kewangan melebihi keperluan. Yang seterusnya iaitu skim cepat kaya. Rata-rata kita dah dengar bahawasanya skim cepat kaya ini akhirnya akan menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan keterutangan serius. Skim cepat kaya lah yang menyebabkan penjawat awam berada dalam keadaan berhutang dengan rakan-rakan yang lain. Jadi, apa yang kita bincangkan dalam bicara ilmu ini, seboleh-bolehnya apa yang saya sebutkan tadi, kita elakkan dan kita jauhi serta kita tidak tergolong dalam golongan keberhutangan serius. Cukuplah dulu sekadar ini. Kita akan sambung semula topik kewangan ini untuk memperkatakan tentang apa yang didefinisikan tentang kebebasan kewangan dan juga dalam pendidikan serta intervensi kewangan melalui AKPK dan juga Jabatan Insolvensi. Dengan itu, saya berharap agar kita sebagai seorang penjawat awam tidak dalam keadaan keterutangan yang serius. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.